Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepadamu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Isilah waktu-waktu yang terluang seharian kita dengan kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. Kerana besarnya ganjaran yang Allah akan kurniakan kepada orang yang membaca Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang maksudnya sesiapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu pahala yang setiap pahala tersebut akan digandakan oleh Allah 10 kali ganda semisalnya. Dan Nabi SAW menambah lagi, tidaklah aku katakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Tetapi kalau kita tidak mahir untuk membaca Al-Quran, jangan malu untuk belajar Al-Quran. Dan jangan pula jadikan alasan usia untuk kita tidak belajar Al-Quran. Jangan risau sebab orang yang belajar Al-Quran ini dipandang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW menyebutkan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang yang paling baik di kalangan kamu yakni di sisi Allah ialah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Tapi ustaz, baca tergagap-gagaplah ustaz, malulah saya. Jangan risau, ada ganjaran istimewa yang Allah akan kurniakan kepada orang yang tergagap-gagap tapi berusaha untuk membaca Al-Quran. Sabda Nabi SAW yang maksudnya, mereka yang membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Adapun orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan tergagap-gagap, tersangkut-sangkut dan sukar untuk membacanya, maka baginya 2 ganjaran pahala. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka tuan-tuan, jadikan waktu-waktu kita isi dengan membaca Al-Quran dan kita belajar Al-Quran, insya-Allah pasti ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda semua penonton-penonton setia Malaysia hari ini. Baik, hari ini anda bertemu dengan saya Fadli Fuad dan juga rakan dengan saya Elis Iskandar pagi ini. Ya, kita bersiaran 13 April 2020, Isnin bersamaan 19 Syakban dah kita ni. Betul. Dah menghitung hari untuk masuk ke bulan baharu, bulan Ramadan dalam situasi Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi kami harapkan dalam tempoh ini anda bersiap siaga dengan apa yang diperlukan dan sejahtera hendaknya di mana-mana, terus ikut perintah Kawalan Pergerakan
kalau boleh jangan menjadi antara yang ditahan kemudian dikenakan kompaun. Betul. Sebab salah satu berita yang kita dengar semalam ialah satu keluarga ni katanya keluar 6 orang dalam kereta, 6,000 kena terus. 6,000 kena terus. Itu yang kita tak mahukan sebenarnya, dan kita sebenarnya Eli sedar tak sedar kita telah pun memasuki hari yang ke-27 sebenarnya dalam Perintah Kawalan Pergerakan ini, dan kita ada mungkin yang dah macam terbiasa Eli duduk di rumah sebab sudah hampir mungkin sebulan duduk di rumah. Kadang-kadang yang bapa ataupun seorang lelaki yang mungkin sebelum ini tidak pandai memasak, sekarang ini hari yang ke-27 dia pasti dah pandai dah memasak, dah pandai dah jaga anak, dah pandai dah untuk kita membuat kerja seharian kita. Dan kita sebenarnya mendoakan agar anda semua berada dalam keadaan yang baik, dan kita doakan juga semoga anda dapat menepuhi segala dugaan COVID-19 ini dengan tenang dan juga penuh dengan rasa sabar. Memang ada keresahan tu kita nafikan antaranya bila bercakap tentang situasi ekonomi, bukan ekonomi negara, ekonomi tapi ekonomi dalam rumah tu sendiri kan. Bagaimana kita harus menjaga ataupun mendisiplinkan kewangan kita. Tapi pada masa yang sama ni itulah kita berada dalam satu situasi yang memperlihatkan kita cakap kita tak cukup duit dan sebagainya. Tapi kita tengok menu masakan tu kadang-kadang menjadi-jadi juga di media sosial. Jadi kita harapkan ini adalah sebahagian daripada keseronokan ataupun cara kita untuk melupakan keresahan. Jadi berkongsi masakan, berkongsi hobi, aktiviti dan sebagainya. Okey, dan berupaya untuk menguruskan kewangan sebaik-baiknya dalam tempoh PKP ni. Satu lagi kita nak ceritakan tentang dilema gunting rambut ni lah kan. Tadi Fadil disebut tentang para suami dah boleh belajar memasak, boleh belajar kemas rumah dan sebagainya. Barangkali satu lagi skill yang boleh dipelajari ialah menggunting rambut. Cuba anak dulu kan. Kata worst case scenario gondolkanlah. Sebab PKP tak pergi mana pun kan. Jadi tapi macam yalah, kalau cerita pasal gunting rambut ni sebenarnya macam Eli betul lah, sebab dia memang dah ada kepakaran sejak daripada kecil tak lagi sebenarnya. Dia dah pandai dah gunting rambut. Tapi okey, kita dalam PKP ni kita ada kat rumah kan. Jadi macam-macam medium pembelajaran yang kita boleh buat. Contohnya macam kita boleh tengok YouTube untuk cara-cara nak gunting rambut dan sebagainya. Betul. Tetapi pada kita PKP ni sebenarnya kita tak perlu nak mementingkan kecantikan sangat gunting rambut ni. Cukup sekadar kelihatan kemas. Betul. Dan janganlah kita nak bergaya sangat pun tak apa. Cukup sekadar selesa untuk kita nak bergerak ke sana ke sini, sebab kita bukan nak keluar rumah dan sebagainya kan. Tapi untuk gunting rambut ini sebenarnya ada di antara segelintir warganet di luar sana yang membincangkan tentang perkara ini. Kebanyakannya daripada respon mereka memberikan jawapan mereka tidak bersetujulah. kedai gunting rambut ini dijalankan sebab kita sendiri pun macam mana kita nak dapatkan penjarakan sosial, dan berkemungkinan pengusaha kedai gunting rambut ini kadang mereka boleh cakap yang mereka akan bubuh sanitizer kan, mereka akan memeriksa suhu dan sebagainya. Tetapi penjarakan sosial itu bagaimana? Sebab ini kontak paling rapat sekali antara dua individu yang tidak saling kenal mengenali antara satu sama lain. Jadi saya nak relate juga dengan gunting rambut ni. Saya dah terbaca berita seorang lelaki di Amerika Syarikat yang merupakan antara penggunting rambut yang terkenal juga di Amerika Syarikat sebenarnya telah pun meninggal dunia disebabkan dia buka gunting rambut tu dan dia menggunting salah seorang yang positif mengakibatkan beliau meninggal dunia. Itu kita tak nak sebenarnya yang berlaku dekat Malaysia. Kita ambil iktibar lah. Jadi barangkali selepas ini skill yang boleh dipelajari, bolehlah belajar dari YouTube dan sebagainya. Ataupun sesiapa yang mahir itu boleh buat tutorial secara live. Tunjuk bagaimana untuk menggunting rambut sebenarnya. Dan sekarang ni di Farmer kedai hardware pun ada dibuka. Jadi bolehlah dapatkan clipper ataupun gunting dan belajar perlahan-lahan. Tak apa, sedikit tobek sikit sana sini tu boleh dimaafkanlah ya. Baik, kita nak teruskan dengan perkongsian apa yang termuat di Dada Akhbar hari ini. Silakan. Okey, saya nak mulakan dengan berita harian pada hari ini, dan sudah pastinya kalau kita lihat di sini tajuknya skim harga maksimum sepanjang PKP ya. Pelaksanaan skim itu oleh KPDN HEP bertujuan membendung perbuatan menaikkan harga barangan keperluan utama oleh peniaga tidak bertanggungjawab yang mengambil kesempatan mengawal keuntungan berlebihan dalam tempoh PKP ini. Dan terus saja saya nak bacakan di muka surat 6 butiran lanjut berkenaan dengannya. Kata-kata daripada Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, katanya kita faham ya kemungkinan ada peniaga tidak bertanggungjawab dan juga mengambil kesempatan untuk menaikkan harga. Oleh sebab itu KPDN HEP akan melaksanakan skim harga maksimum sepanjang tempoh PKP ini ya. Dan kata daripada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, katanya disebabkan PKP ini akan diteruskan sehingga 28 April, kita faham ya kemungkinan ada peniaga tidak bertanggungjawab dan juga
juga menaikkan kesempatan untuk menaikkan harga yang mereka jual. Justeru kita telah pun adakan mesyuarat untuk kita memutuskan supaya skim harga maksimum ini dilaksanakan oleh KPDN HEP. Okey, jadi ini satu peringatan sebenarnya untuk para peniaga di luar sana supaya mereka tidak sewenang-wenangnya untuk menaikkan harga sesuka hati mereka. Dan turut dikatakan dekat sini ya, selain daripada itu, Kementerian Pertanian dan juga Industri Makanan juga mengesahkan bahawa bekalan makanan basah dan juga kering terutama beras adalah sangat-sangat mencukupi. Rakyat tidak perlu bimbang kerana bekalan memang sangat-sangat cukup. Justru jangan timbul perasaan pembelian panik. Ya, itu yang kita harapkan sebenarnya. Ya. Setakat ni kita dah tak nampak lah pembelian panik kan. Tak nampak dah. Roti pun ada dah. Kan? Jadi Senang nak cari sekarang. Senang nak cari. Dan kita pun dah boleh membuat percaturan pergerakan untuk membeli barang-barang dapur. Kalau kita tengok biasanya di sebelah pagi tu beri peluang kepada golongan yang lebih berusia ya, dan lebih memerlukan. Yang orang muda-muda ni pergi belah petang sikitlah. Antara lain waktu kalau kedai dah nak tutup, masa tu dah lengang sikit. Tapi itu cerita pasal tutup ni, mungkin ada yang tak cakna lagi lah tentang penutupan waktu operasi ni. Sebab ada yang masih lagi nak keluar lah, tiba-tiba dah sampai kedai dah tutup dan sebagainya. Kita perlu ingatkan dekat sini ya, kedai-kedai apa semua tu tutup jam 8 malam. Sebelum 8 malam itu bergeraklah nak cari makanan ke, nak cari keperluan dan sebagainya. Kalau nak beli barang basah kena beli awal lah. Betul. Tapi kalau boleh beli pada hari weekdays, ya, Isnin hingga Jumaat, yang hujung minggu tu bagi peluang kepada golongan yang lebih memerlukan. Baik, kita nak ke News Straits Times. Ini cerita tentang gunting rambut dimaklumkan tadi. Hadapannya haircuts only in green zones, but barbershops and hair salons in those areas must still get MITI's nod to restart operations. Ini dia antara perkongsian di NST. Muka 5 ada perinciannya. The operation of barbershops and hair salons during the third phase of MCO starting Wednesday is subject to approval and is only for green zones area. Defence Minister Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob said the International Trade and Industry Ministry, MITI, would be studying the application from the service sector involved before being allowed to operate. Jadi perlu mendapatkan kebenaran sebelum menjalankan operasi. Tapi rata-rata yang saya tengoklah di media sosial, pengusaha kedai gunting ini antara yang dimaklumkan boleh menjalankan operasi, mengatakan mereka tidak mahu menjalankan operasi. Betul. Lebih baik selamat daripada sebarang risiko lah. Jadi kita nantikan perkembangannya bagaimana. Dan pada masa sama, saya sentiasa percaya manusia ini akan sentiasa belajar untuk survive. Betul. Jadi kalau gunting rambut ni salah satu perkara yang boleh dipelajari, dia akan belajar. Itu yang kita harapkan. Akan buat kesalahan tapi akan belajar. Akan belajar. Ya. Ataupun simpan rambut panjang. Dia tak tahu kan? Kita gayakanlah rambut tu. Tapi sebenarnya kalau yang mana mungkin syarikat-syarikat ataupun pengusaha kedai gunting rambut dan sebagainya, sebenarnya mereka tidak boleh terus membuka perniagaan mereka sewenang-wenangnya kerana perlu ada permohonan yang akan diberikan daripada pihak MITI. Dan sekiranya permohonan itu berjaya, anda boleh untuk membuka perniagaan anda, tetapi mesti berada dalam hijau sahaja. Zon hijau sahaja. Okey, kita nak terus saja beralih kepada perkembangan berita menarik di harian Metro. Saya nak terus saja bacakan di muka surat 4 dan juga 5. Ini yang dibincangkan juga oleh warganet di luar sana tentang kluster-kluster kayangan ini. Okey, frontliners layan kami baik, golongan kluster kayangan akui petugas barisan hadapan cekap. Okey, katanya dekat sini ada sedikit rasa bersalah ya pada petugas barisan hadapan yang menguruskan kami. Ini kerana mereka sangat baik serta prihatin dan kami bimbang apa yang perlu kami lalui ini menyusahkan mereka. Itu kata seorang perwira kewangan yang baru tiba dari Arab Saudi ya, selepas 3 bulan bertugas di sana. Dan banyak juga respon-respon yang telah pun diberikan dekat sini. Contohnya dekat sini daripada luahan rakyat tempatan yang baru pulang dari luar negara kerana bekerja di luar negara. Katanya bunyinya memang indah duduk di hotel untuk kuarantin, namun Tuhan sahaja yang tahu bagaimana tekanan emosi berada di dalam bilik. Kalau kita lihat juga ya, gambaran-gambaran yang telah pun diberikan, mungkin kita yang berada dekat rumah kata wah beruntunglah mereka ini yang mungkin baru balik dari luar negara dan sebagainya. Mereka pulang sahaja dapat duduk di bilik, duduk sahaja, makanan-makanan disediakan. Tetapi bagaimanakah emosi mereka kan? Mungkin kita rasa betul kalau kita duduk di rumah bersama dengan keluarga, tetapi mereka ini duduk di dalam satu bilik hotel, walaupun mewah, kita nampak mewah, tetapi perasaan emosi itu siapa yang tahu di dalam hati mereka kan? Itu yang kita harapkan. Dan kita harapkan kat sini tak adalah
perbandingan-perbandingan, kluster-kluster itu semuanya sama. Dan kita harus memberikan tabi hormat dan juga terima kasih kepada frontliners sebenarnya yang terus menjaga kesihatan mereka di luar sana yang mungkin baru balik daripada luar negara. Ya. Mewah tu atas diri sendirilah. Ada yang hantar gambar berada di kampung pun seronok juga kan. Ya, dapatlah menghirup udara segar dan sebagainya. Ya. Okey, itu antara perkongsian di akhbar berita harian NST dan juga Harian Metro. Ada boleh dapatkan secara online dan bercakap tentang pembacaan akhbar secara online ini. Dapatkan 30 hari langganan akhbar digital NSTP di Straits Times secara percuma sepanjang tempoh PKP dari 26 Mac hingga 14 April. Maknanya esok satu hari lagi untuk dapatkan langganan secara percuma. Jadi untuk anda buat langganan, anda layari www.nstp.com.my/mco. Dan ini kesempatan anda untuk mendapatkan sebanyak mungkin maklumat. Dan akhbar digital ni lain ya, dia bukan cara paparannya berbeza lah. Macam kita baca surat khabar lah, seronok sikit. Ya. Kan? Dah berwarna kan. Dan kalau sebelum ini mungkin sebelum PKP ni ada di antara kita di luar sana yang macam tidak suka membaca. Kan? Kan tak suka baca, tapi bila kita dah berada dekat dalam rumah kan tak tahu nak buat apa, jadi pembacaan itu begitu penting. Dan terima kasih diucapkan kepada NSTP kerana mereka menjadikan perkhidmatan digital secara percuma sahaja. Jadi anda boleh dapatkan segala informasi tentang berita-berita yang sahih sahaja pastinya di akhbar digital NSTP yang diberikan secara percuma sepanjang tempoh PKP ini. Okey, kita nak berehat seketika. Selepas ini nak bersama dengan tamu istimewa, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah untuk berbincang lebih lanjut bagaimana peranan Kementerian Komunikasi dan Multimedia dalam situasi PKP ini, situasi pandemik COVID-19 ini. Teruskan bersama Kawan Malaysia hari ini. Assalamualaikum MMHI. Ya Allah. Okey, so sekarang ni Han baru je nak makan and Han pun makan makanan bungkus sebab hari ni kita tak larat juga nak masak kan. Okey, so Han just nak pesan sebab Han ada tengok video ada orang pergi keluar semata-mata cakap, oh aku nak makan ni, nak pergi bungkus dan macam-macam lah alasan diorang semata-mata. Kan kita ada banyak kemudahan, kita boleh take away, boleh pakai Foodpanda, Grab dan sebagainya. So gunakanlah kemudahan tu sebab kalau kita keluar, kita lebih meningkatkan risiko COVID-19 ni spread kepada semua orang. Jadi hashtag duduk di rumah, hashtag stop COVID-19, hashtag kita jaga kita, okay? So Assalamualaikum everybody. Take care. Hai, Assalamualaikum kepada semua penonton MHI. Saya Fia Julia. Okey, sekarang ni masih ramai lagi yang degil dekat luar sana. Masih ada yang keluar rumah tanpa hal penting. Guys, please, sangat-sangat guys, kita sama-sama ikuti arahan kerajaan. Semua benda ni kita buat semuanya untuk kebaikan masing-masing tau. Kita kena halang supaya COVID-19 ni tak terus merebak and terus pupus. So Fia nak minta kepada korang semua, tolong jangan keluar rumah kalau tak ada hal penting and stay safe. Kalau nak keluar jangan lupa pakai mask, jangan lupa pakai hand sanitizer. Sama-sama kita doakan semoga COVID-19 ni akan cepat selesai dan kita semua sihat-sihat semuanya. Bye. Assalamualaikum kepada semua penonton Malaysia hari ini. Saya Aiman Tino. Jadi kita dah pun diarahkan oleh kerajaan dengan Perintah Kawalan Pergerakan, kita kena duduk rumah guys. Kalau nak keluar pun perlu keluar, korang kena pilih seorang je dalam family, seorang je kena keluar. Itu pun korang kena pakai mask, kena bawa hand sanitizer. Dan yang duduk rumah pun boleh juga pakai hand sanitizer, minum air panas, mandi pun kalau boleh mandi air panas. Sebaik-baiknya untuk kita mengelakkan daripada virus COVID-19 ni. Dan kita boleh meluangkan masa dengan family. Korang boleh gunakan kreativiti korang, apa-apa je untuk hiburkan diri korang dan family korang. Dan macam Aiman pula, Aiman target dengan adik-adik Aiman untuk khatam Al-Quran sepanjang perintah PKP ni lah. Jadi duduk dekat rumah, hashtag kita jaga kita, hashtag stay home. Assalamualaikum. Okey, itu antara pesanan rakan-rakan selebriti dan juga artis tanah air untuk memastikan kita terus patuh pada Perintah Kawalan Pergerakan.
Ini antara medium yang digunakan pakai oleh mereka ni, ya, bukan saja untuk dapat pengaruh tetapi juga untuk menyampaikan pesanan dalam waktu-waktu bergenting sebegini. Baik, seterusnya kita nak bersama dengan Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Multimedia, bersama dengan kita. Pastinya banyak perkara nak diutarakan, terutama dengan apa yang kita sedang hadapi sekarang ini dan bagaimana maklumat itu disampaikan dengan cara yang berkesan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Bagus, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bertahun juga tidak bersua. Oh, itulah. Harap sihat adanya. Adanya okey. Alhamdulillah. Ya. Okey, sekarang ni menerajui Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Sangat-sangat penting dalam waktu kita semua diperintahkan untuk berada di rumah. Jadi segala maklumat hanya dapat diperolehi melalui televisyen, radio dan juga peranti sekarang ni. Jadi sebagai seorang yang memegang portfolio Menteri Komunikasi ni, apa yang Datuk boleh katakan tentang situasi pandemik COVID-19 ini? Ya, pertama sekali ini tragedi ataupun krisis yang kita tak pernah hadapi, ya, luar biasa. Panglima Angkatan Tentera cakap dekat saya, dia kata, Din, kalau perang kita tahu kat mana musuh. Kalau perang kimia pun boleh tutup dan kita duduk kat dalam tu boleh rapat-rapat. Ini social distancing dan sebagainya. Jadi memang luar biasa. Dan komunikasi kita pun juga harus luar biasa. Ada orang tanya, mana Menteri Komunikasi ini? Saya kata, saya ada. Saya memang buat kerja. Tetapi kita dah putuskan dari awal supaya jangan terlalu ramai menteri yang berbicara kerana kita bimbang nanti kurang kesepaduan mesej. Jadi dari awal kita bahagikan kepada dua komponen. Pertama ialah komponen kesihatan yang spesifik. Itu yang kita lihat sama ada menteri ataupun KP kesihatan yang berbicara. Kemudian hal-hal yang bukan kesihatan. Ini soal PKP dan sebagainya. Jadi kita putuskan seorang spokesperson dan itu ialah Datuk Seri Ismail Sabri. Ya. Sesekali ada menteri-menteri yang lain. Itu bergantung kepada konteks. Misalnya sehari dua ni Datuk Seri Azmin. Itu soal sedikit kelonggaran, pengecualian untuk bidang-bidang tertentu semasa PKP misalnya. Memanglah bukanlah bermakna menteri lain tak boleh bercakap, tapi kita cuba koordinasi. Jadi yang paling utama ialah koordinasi. Pengumuman rasmi kita tahu setiap hari sekarang ada dua orang menteri akan bercakap. Kemudian kami pula membalas, inilah masalah dia. Berita palsu dan berita yang kalaupun bukan palsu tapi boleh menggusarkan. Jadi saya terpaksa tubuh pasukan respons pantas yang pagi dan petang kita akan jumpa kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan. Katalah hospital sana menafikan dia tutup, ya, polis nafikan dia akan tahan orang dan sebagainya, dan itu purata sehari 9 penafian pembetulan yang terpaksa dibuat. Dan ini pun nampaknya luar biasa juga. Jadi perang melawan COVID-19 itu luar biasa. Perang melawan berita palsu juga luar biasa. Ya, itu cabarannya. Ya. Datuk, bila bercakap tentang koordinasi maklumat disampaikan oleh pihak tertentu atau autoriti tertentu sahaja, bagaimana diselaraskan? Adakah dilakukan perjumpaan ataupun maklumat tertentu ni hanya orang ini saja? Sebab sekarang ini berlaku kadang-kadang situasi individu ini bercakap situasi lain dan lain juga maklumat dari aspek yang sama, tapi seolah-olah ada pandangan berbeza, dan ini menimbulkan spekulasi dalam kalangan pengguna yang boleh menjadi berita yang tidak benar. Kita bermesyuarat setiap pagi. Datuk Seri Ismail dia mempengerusikan mesyuarat MKN pada setiap pagi. Kemudian Perdana Menteri sendiri mempengerusikan mesyuarat itu purata 2 kali dalam seminggu. Dan memang ada koordinasi itu. Sebab itu kita cuba atur kenyataan-kenyataan yang rasmi itu dibuat sedemikian rupa. Namun demikian, ada masa tak boleh juga nak elak, ya, satu dua pandangan yang nampak macam berbeza, dan kalau itu berlaku biasanya kita ambil langkah lah, ya, untuk bukan membetulkan tapi untuk koordinat balik. Ya. Kalau saya tanya Eli tentang satu
pendapat, dan itu bidang dan kepakaran Elly. Takkan Elly tak jawab, ya. Nampak tak cerdik pula, ya. Tapi ada masa mungkin nampak ada berbeza sikit. Jadi inilah cuba menyeimbangkan antara kebebasan dan pada waktu yang sama untuk mengelakkan kegusaran dan kekeliruan. Yalah, ada kalanya kenyataan dikeluarkan itu adalah berdasarkan soalan daripada wartawan. Betul. Jadi itu yang diambil. Ya, baik. Datuk, kita bercakap tentang berita palsu itu sebutkan tadi. Jadi setakat ini bila dikatakan purata berita yang perlu diwujudkan ataupun dimaklumkan, diperbetulkan ini dengan perkhidmatan internet percuma dan sebagainya, seolah-olah inilah dia menjadi tumpuan rakyat sekarang ini kan. Dan bagaimana setakat ini pihak kementerian mengimbangi situasi ini supaya tidaklah terlalu tersasar sehingga macam orang lebih cenderung ke arah berita yang tidak benar daripada berita yang rasmi. Itulah kita menghormati dan kita celebrate freedom of expression, ya. Dan kami pun dikritik juga, kenapa tak ambil tindakan? Ya, nak ambil tindakan pun harus ikut rule of law, ya. Saya bagi satu contoh, ada satu kes, kalau saya sebut nama orangnya ramai orang kenal. Dia post satu gambar yang gambar ni gambar lama, tetapi dia kata benda ni berlaku baru-baru ini dan dia menyoal, ya. Dia dipanggil oleh MC, dibuat rakaman tentang percakapan dia, dan gadget dia dibawa ke makmal, dibuat kajian forensik. Tapi evidence itu tak dapat clear. Mungkin dia pakai telefon orang lain. Okey. Ya. Jadi nak bawa dia ke mahkamah kita tak boleh. Sebab itu dalam 50 kes yang MC buka, SKMM buka siasatan, kita baru charge 6 di mahkamah. Okey. Polis dah charge 17. Jadi sekarang kita ada 214 kes yang disiasat, yang di-charge di mahkamah 23. Jadi ada orang tanya, kenapa susah sangat? Bukan soal susah, kita kena ikut rule of law. Tak boleh, saya tak kena, I want you to be punished. Tak boleh macam tu, mesti ikut. Jadi sebab itu kita merayulah kepada rakyat. Ini bukan masanya ya untuk kita forward dan share benda-benda yang tak tentu. Jadi oleh kerana kita tahu ambil masa untuk untuk membuktikan kesalahan, sebab itu kita tubuh pasukan respons pantas itu. Apa-apa hal pun betulkan dulu. Betulkan dulu. Siasat boleh siasat, tapi dibetulkan dulu fakta-fakta yang memang sah tak betul. Itu kita buat setiap hari, dan pagi dan petang kita keluarkan satu kenyataan. Pasukan respons pantas ni, sebelum ni kita ada portal sebenarnya.my. Ya, sebenarnya kalaulah, saya selalu kata gini, kalau kita dapat sesuatu mesej yang kita tak pasti, selidiklah, ya. Dan ini kalau dalam Islam ni tabayun, ya. Kita selidik dulu kesahihan, dan kita ada sebenarnya .my yang boleh kita cek. Atau paling kurang saya selalu kata ginilah, fikirkanlah wajah doktor dan segala frontliners yang bertungkus lumus berkorban untuk kita tu. Kalaupun kita tak boleh bantu mereka, paling kurang jangan kita menambahkan kekeliruan dan sebagainya. Betul. Itu pun tanggungjawab kita juga sebagai rakyat Malaysia untuk berhadapan dengan situasi ini. Datuk, kita berehat seketika, kita sambung lepas ini. Okey. Teruskan bersama Malaysia hari ini. Okey, kembali dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami. Masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Multimedia. Banyak perkara nak bincangkan sebenarnya, sebab kebanyakan ataupun dikata maklumat, semua maklumat rasmi anda lihat melalui kaca TV dan juga stream secara online. Jadi pada masa yang sama juga anda mendapat maklumat daripada pelbagai platform yang lain ataupun portal yang lain. Dan kita nak manfaatkan waktu PKP ini dengan setidak-tidaknya kita belajar sesuatu yang baru, memanfaatkan diri kita dengan pelbagai ilmu pengetahuan seboleh-bolehnya. Dan Datuk melihat situasi, ramai rasa macam terkurung, terperangkap, tak boleh keluar, tak bebas dan sebagainya. Sebenarnya ini juga
kalau kita Muslim ni melihat sebagai satu rahmat, kita boleh mempositifkan diri kita dengan pelbagai perkara kan? Ya, apa yang boleh Datuk kongsikan? Sebenarnya selepas lebih kurang dah dekat 2 minggu, ni dah lebih dah. Selepas 3 minggu kita buat PKP, kita mengadakan rethinking pemikiran semula soal komunikasi ni. Ya. Dan sekarang kita mengambil, dulu pun kita buat tapi sekarang lebih orang kata lebih beria lah. Orang Pahang lebih beria. Untuk kita berkongsi. Ya. Dan kita nak galakkan kita sebagai rakyat berkongsi perkara-perkara yang positif yang kita buat di rumah. Saya cuba 2-3 hari sudah dalam Twitter saya mengajak, saya kata okey, apa kata kalau waktu PKP ini antara lain kita membaca. Saya tak pernah dapat respon yang sedemikian baik. Ramai sekali yang membaca dan lepas ni saya nak tanya pula, okey, buku favourite dan kita berkongsi soal ini. Dan saya tahu misalnya ramai atlet yang sekarang ni selang sehari mereka ikut ada satu latihan training yang dibuat oleh seorang personal trainer secara percuma. Dia buat di FB dia, FB Live. Dia sharing tentang itu dan ramai lagi sebenarnya. Jadi sekarang ni kita nak galakkan orang berkongsi. Semua yang positif ini. Nanti kalau bulan Ramadan, okey, kita tak boleh pergi tadarus di masjid dan di surau. Mungkin ada cara e-tadarus, saya tak tahu, tapi mungkin ada orang ada idea, terutamanya anak-anak muda. E-tarawih mungkin taklah kot, tapi e-tadarus mungkin boleh sebab ada orang buat Quran Hour misalnya. Jadi banyak benda yang positif. Saya tahu ada beberapa selebriti, ada seorang bekas orang kuat TV3, nama tak payah sebut, dia buat training online kepada petugas-petugas media. Ada seorang chef yang terkenal yang ada program dia. Dan ada seorang penyanyi season, penyanyi lama. Oleh kerana sekarang ni dia dah tak boleh perform secara live di mana-mana sebab tak ada program ya. Dan kami mengambil kira juga ni soal penyanyi-penyanyi yang tak boleh cari makan dan sebab itu kita ada program di website kita music.my ya. Konsert kecil dan sebagainya. Jadi adalah juga aktiviti dan ada seorang penyanyi itu dia beritahu kepada pasukan kami, dia tak pernah buat benda online. Baik. Tapi dia belajar sekarang kerana dia kalau tidak dia tak boleh cari makan. Betul. Jadi itu yang dia kata tadi, ada hikmah di sebalik perkara ini. Jadi perkongsian yang positif di kalangan rakyat. Itu kita harus galakkan. Betul. Itu saya sangat setuju. Okey, ini post ciapan Twitter Datuk ya. PKP dilanjutkan hingga 28 April. Dalam PKP ini antara aktiviti di rumah membaca buku. Ini antara buku yang Datuk baca. Okey, buku Mecca, satu lagi apa? Factfulness. The Fourth Industrial Revolution, Maqasid Syariah. Okay. Dan ramai yang respon dan mereka berkongsi pula buku yang diorang baca. Baik. Barangkali boleh buat sesi resensi buku. Boleh. Ya, itulah dia. Sebenarnya banyak. Kalau ikutkan banyak perkara kita boleh lakukan secara lain lah. Malah mesyuarat juga dibuat secara ramai secara online. Ramai kawan saya yang sekarang ini harus belajar untuk Skype. Untuk buat video conferencing dan sebagainya. Itu saya tak kata orang lah, saya pun kena membiasakan diri. Kena membiasakan diri dan sebenarnya saya fikirlah selepas PKP pun inilah norma, the new normal. Kebiasaan baru di mana kita mula merasa dan memahami kerana kita melaluinya secara terpaksa online business. Betul. Cashless society. Dan sebelum ni kalau kerajaan mewawarkan tentang IR 4.0 pendigitalan, inilah nak tak nak kita kena belajar dalam tempoh ni. Masa tu kita rasa ni apa benda kan? Ni apa benda ni? Alah tak payahlah. Tapi sekarang kerana terpaksa kita harus melakukan. Betul. Setakat ini dari segi perkhidmatan
terutamanya internet lah dari pihak Datuk sendiri. Bagaimana adakah Datuk berpuas hati ada sebarang maklum balas selain daripada perkhidmatan internet percuma 1 gig itu, apa lagi yang dirasakan diperlukan oleh rakyat? 13 telco kita nampaknya begitu proaktif. Mereka membantu dalam banyak hal lah, macam-macam cara. Namun saya tahu ada satu rungutan sekarang. Di setengah-setengah kawasan perumahan, kelajuan internet itu sedikit kurang. Dan ini ada sebabnya, kerana akses kepada internet ini, dia sebenarnya, cakap orang kampungnya, dia dibahagi kepada 3 komponen. Kawasan perumahan, pejabat dan di antaranya jalan, highway. Kita tak pernah fikir, syarikat telco pun tak pernah fikir yang tiba-tiba semua orang duduk kat rumah. Jadi memang tertumpu di satu tempat. Tertumpu. Jadi memang kita akui ada sedikit masalah di setengah-setengah tempat, tapi syarikat-syarikat telco sedang mereka berusaha. Kita nak pastikan pertama jangan crash, dan mereka berusaha untuk orang kata redeploy supaya pastikan akses itu baik, laju dan sebagainya. Dan pada waktu yang sama juga kita cuba juga menghidupkan suasana normal di sebalik tak normal tu. Misalnya anak-anak tak boleh pergi sekolah. Jadi kita dengan Kementerian Pendidikan, ini idea Menteri Pendidikan Dr. Razi, TV okey. Sekarang kita ada 2 jam program pendidikan, pukul 9 hingga 10 pagi dan pukul 1 hingga 2 petang. Ini ada ibu bapa yang tanya, dia kata, Din, ini tak cukup. Saya kata betul, tapi ini dibuat dalam masa serta-merta. Dan mudah-mudahan kita boleh luaskan lagi. Kita ramai ibu bapa harapkan begitu juga. Mungkin Media Prima pun nak bantu juga. Ini bukan monopoli mana-mana stesen TV, sebab anak-anak ni adalah tanggungjawab kita bersama. Betul. Datuk, dalam sesi atau perbincangan kita seterusnya, kita nak juga nak maklumkan tentang situasi yang dihadapi oleh frontliners kita pada hadapan. Sejauh mana pada pandangan Datuk kita meraihkan mereka dan memperlihatkan cabaran tugas mereka ini? Sebenarnya frontliners kita ini adalah wira yang sangat mulia tugasan mereka, baik pihak di hospital, doktor, jururawat, petugas-petugas kesihatan, polis, angkatan tentera dan juga wartawan. Orang selalu lupa yang wartawan ini pergi ke sana ke sini untuk membuat liputan. Sama je dengan yang lain-lain dari segi pengorbanan mereka. Kerana mereka turun ke lapangan. Begitu juga pegawai-pegawai dan kaki tangan jabatan penerangan di daerah. Sebab di daerah kita masih terpaksa juga menggunakan kenderaan kita, jalan masuk kampung macam dulu-dulu guna pembesar suara itu untuk memperingatkan. Maknanya kita guna semua medium yang ada, dan ini semua frontliners, dan kita harap mereka semua sentiasa sihat, dijauhi mara bahaya, jaga kesihatan, social distancing, dan kita juga terima kasih kerana dalam pakej rancangan ekonomi itu ada peruntukan untuk frontliners, dan juga setengah-setengah golongan yang mungkin kita ada masanya kita mungkin tak perasan, mereka yang gaji harian. Kita ada misalnya kalau di bawah KKMM saja, artis, karyawan sekarang tak boleh kerja, tak boleh syuting. Kalau filem dan drama tak boleh syuting, tak ada drama, tak ada filem, tak ada bayaran. Itu yang syarikat, yang pekerja tak dapat gaji dan allowance. Penyanyi, buskers, itu yang kita buat program music.my itu, dan yang lain-lain juga. Jadi semua terkesan, dan kita harus cuba bantu sedaya upaya kita. Okey, baik. Di kesempatan ini saya tak tahu Datuk akan muncul di mana-mana lagi stesen, tapi bila disebutkan individu atau menteri tertentu saja yang punya kapasiti untuk maklumkan pengumuman rasmi dan sebagainya, kepada rakyat Malaysia apa yang boleh Datuk pesankan?
Ya, kita memang ada keyakinan penuh ya bahawa rakyat kita keseluruhannya itu berdisiplin. Dan sehari dua ini kebelakangan ini kita lihat bahawa jumlah yang terkena COVID-19 ini, jumlah harian itu yang selalu diumum itu nampak macam ada stabil. Ya. Yang kita nak sekarang ni ialah turunkan angka itu. Dan kalau tanya Kementerian Kesihatan, dia bukan saja menurunkan angka tetapi mengelakkan daripada atau mengurangkan kalau boleh tiada langsung yang kes kedua daripada kes orang yang pertama. Maknanya generasi kedua. Memang mungkin sukar untuk menghapuskan semua kes yang pertama itu. Tapi yang nak dielakkan itu yang dikata diputuskan rantaiannya. Dia ada dua tahap. Satu ialah jangan ada kes yang baru dan yang keduanya jangan kes yang sudah ada atau yang baru itu pergi kepada kes generasi kedua. Dia panggil generasi kedua, generasi ketiga. Yang itu yang mesti diputuskan dan saya fikir kalau mengikut Kementerian Kesihatan kita sudah berada pada track yang betul. Jadi untuk memastikan kita sampai ke angka yang munasabah dari segi untuk kita rasa kita sudah selamat, itu yang perlu tambah 2 minggu PKP itu. Itu juga kerjasama yang terus diharapkan daripada rakyat Malaysia ya. Dan kita juga diiktiraf cara pengendalian pandemik ini Alhamdulillah dan kita kena teruskan. Betul. Datuk, terima kasih banyak-banyak. Selamat menjalankan tugas. Sama-sama lah. Teman-teman yang lain di Kementerian Komunikasi dan Multimedia yang berhormat Datuk Saifuddin Abdullah bersama dengan kita. Kita nak berehat seketika. Selepas ini nak bercerita tentang kita antara yang ingin menghulurkan sumbangan kepada golongan yang memerlukan ini, tapi ada kalanya pemberian itu terlebih daripada apa yang mereka perlukan. Jadi ada berlaku pembaziran di situ. Bagaimana kita nak menekan situasi ini selepas ini dalam Malaysia hari ini. Terima kasih banyak. Isu pandemik COVID-19 telah menjejaskan pelbagai pihak termasuklah para pelajar universiti. Lebih dari 14 hari mereka ini telah berkampung di sini dan tidak dibenarkan untuk pulang ke rumah. Pelbagai isu telah timbul, antaranya mereka ini dikatakan memilih makanan yang diberikan serta isu pembaziran. Jadi hari ini saya bersama kru MHI berada di UiTM Shah Alam untuk meninjau bagaimana situasi para pelajar di sini. Pelajar universiti tidak terkecuali dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah bermula 18 Mac lalu. Seramai lebih kurang 800 orang pelajar ditempatkan di 8 buah kolej kediaman kampus ini. Di Kolej Mawar ini sahaja terdapat kira-kira 300 orang pelajar dari Sabah dan juga Sarawak. Biarpun dikatakan terkurung di dalam kampus, namun mereka di sini berasa senang dengan kemudahan yang sedia ada. Bagi pelajar tahun pertama dari Fakulti Akademi Pengajian Bahasa ini, makanan diberi pihak kolej sangat cukup dan bersyukur dengan rezeki yang diterimanya. Makanan disediakan sarapan, tengah hari dan makan malam. Tu kadang-kadang ada juga waktu yang saya tak makan. Contohnya ada hari yang saya berpuasa, makan tengah hari tu saya akan tanyalah siapa yang lapar lagi dan saya akan bagi. Alhamdulillah, makanan pihak UiTM bagi sangatlah terbaik sebab tengoklah menu tengah hari tadi kita dapat ayam masak merah. Lepas tu makanan petang bukan nasi, dia orang sediakan makanan western dekat kita. So tak adalah macam memboringkan, membosankan makanan tu. Dia macam pelbagai lah. Menurut Rizwan Hakim Hamid, pelajar harusnya berterima kasih atas usaha yang dibuat oleh pihak universiti bagi memastikan kebajikan mereka terjaga dengan baik. Bagi saya, makanan tu telah disediakan oleh pihak kolej dan pihak universiti. Dengan keadaan sekarang ni, bagi saya tak ada isu untuk memilih sebab makanan tu bagi mencukupi dan berkhasiat. Bagi seorang yang bergelar pelajar universiti, kita patut bersyukur dengan makanan yang telah diberikan sebab apa itu dah lebih daripada mencukupi lah. Kebajikan pelajar di sini turut mendapat perhatian Naib Chancellor UiTM, Profesor Emeritus Dato' Insinyur Dr. Muhammad Azrael Kasim. Kita ada buat survey di kalangan pelajar ni, berapa peratus yang sedia nak pulang kalau dibenarkan dan berapa yang mahu tinggal.
Jadi daripada survey kita 80% ya mahu pulanglah seboleh-bolehnya, terutama bulan puasa ni. Tapi apa pun kita akur pada keputusan pihak kerajaan ya. Tapi kalau sekiranya pihak kerajaan membenarkan mereka untuk pulang, kita sudah ada perancangan. Bermula 13 April ini, kuliah untuk semester ini akan bermula di seluruh sistem UiTM, iaitu secara open and distance learning. Berdasarkan pemantauan saya di sini, rata-rata kebajikan para pelajar di sini dijaga dengan begitu baik. Saudara, berilah kepada saluran yang betul agar kita dapat mengelak isu pembaziran yang sedia berlaku di negara kita. Sentiasa beringat, jangan membazir. Kita perlu bersyukur. #StopCovid-19. #Kita jaga kita. #Kita mesti menang. Baik, itu dia tadi kita dapat saksikan ya bantuan makanan yang telah pun diberikan untuk pelajar-pelajar UiTM. Dan apa yang boleh kita perhatikan dekat sini ya, kebajikan para pelajar yang berada di sana sungguh terkawal, cukup terkawal, dan kebajikan mereka telah pun dijaga oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab. Dan di kesempatan ini juga kita nak ucapkan terima kasih dan juga menghargailah pengorbanan dan juga solidariti para pelajar yang terus kekal berada di kampus masing-masing. Baik, kita dah bawakan kepada anda satu topik yang menarik yang ingin kita kongsikan, iaitu memberi tanpa membazir. Kita dapat perhatikan juga ya, terlalu mungkin banyak sangat bantuan-bantuan yang diberikan. Kita takut ya bantuan-bantuan yang diberikan itu akan berlaku pembaziran sekiranya melebihi daripada jumlah penerima. Dan berada di dalam ataupun panggilan video sekarang ini, kita bersama dengan Ustazah Isfahdiah Muhammad Dasuki. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fazli, apa khabar? Alhamdulillah, sihat Ustazah, seperti mana yang Ustazah tengok sekarang ini. Okey, baik Ustazah, kita nak berbicara ataupun bercerita berkenaan dengan memberi tanpa membazir. Dan mungkin sebagai permulaan Ustazah boleh kongsikan definisi sebenarnya memberi tanpa membazir itu. Ya, terima kasih Fazli. Ya, memberi merupakan satu amalan yang baik. Dan kita tahu bahawa memberi ini merupakan satu ibadah lah. Jadi ibadah yang digalakkan sangat dalam Islam. Dan kalau pun diistilahkan buat simbolik orang yang meninggal dunia, kalau dia ditakdirkan untuk boleh bangkit kembali, sudah tentu dia ingin memberi ataupun dengan kata lain bersedekah. Dan memberi ini dia boleh jatuh kepada tiga kategori lah. Memberi sewaktu orang minta. Ada pula setengahnya dia memberi sekadarnya. Yang ketiga, dia memberi sebelum orang lain minta. Dan Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa kategori yang ketiga, memberi sebelum orang lain minta, merupakan satu pemberian yang terbaik. Tetapi masalahnya apabila kita memberi, sebagaimana yang disebut oleh wartawan kita Muhammad Faris kan, jadi memberi ini kita tak nak membazir. Jadi bila kita membazir ni pula apa yang diistilahkan sebagai membazir ya. Jadi dalam Islam, Imam Mujahid dia memberikan kita panduan apa maksud membazir. Jadi membazir ni rupa-rupanya orang yang membelanjakan harta walaupun sebesar gunung harta tersebut dan jumlahnya let's say kita kata 1 juta ringgit, tapi dia membelanjakan untuk kebaikan, yang itu tidak dikira membazir. Dan manakala orang yang membelanjakan harta walaupun 1 sen tetapi ke arah perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara ke arah kerosakan, maka satu sen itu juga akan dikira satu pembazir. Jadi dalam Islam ini memang kita sangat-sangat harus berjaga-jaga bahawa kita jangan membazir sehingga boleh kita kategorikan 3 jenis perbelanjaan yang membazir. Apa yang kita kata nak membazir ni? Nombor 1, perbelanjaan itu dikira membazir sekiranya perbelanjaan maksiat, bagaimana yang Imam Mujahid sebut ya. Kemudian yang kedua, perbelanjaan atas tujuan untuk bermegah-megah. Jadi kita nak show off, kita nak tunjuk, kita nak riak, kita nak tasabur, dan itu dikira juga sebagai membazir. Dan yang ketiga, perbelanjaan yang sia-sia. Jadi perbelanjaan yang sia-sia ini contohnya melibatkan sesuatu yang halal tapi secara berlebihan. Kita nak bersedekah, kan, kita nak memberi tapi sampai terbuang-buang. Jadi itu juga dikira sebagai satu perbelanjaan yang sia-sia.
Kadang-kadang kita membeli sesuatu, contohnya membeli roti lah, berbuku-buku kan. Ya. Tapi ahli keluarga kita tak makan pagi, jadi itu kita pun roti itu rosak dan dibuang. Jadi itu tidak termasuk sia-sia pembaziran. Okey, baik Ustazah. Saya menarik juga apa yang Ustazah kongsikan tadi. Sebenarnya mungkin baru mereka tahu sebenarnya kalau mereka ini melakukan pemberian sumbangan, tetapi dalam masa yang sama mereka ini sebenarnya nak menunjuk-nunjuk, itu pun merupakan salah satu daripada pembaziran juga yang mungkin mereka tahu. Okey, baik Ustazah, kita sudah sedia maklum bahawa ada pepatah mengatakan bahawa tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima, kan? Tetapi namun ada kalanya pembaziran tetap juga boleh berlaku. Kenapa agaknya pembaziran tetap akan berlaku sebenarnya Ustazah? Ya, pasti. Saya kira tadi kita punya visi sangat-sangat jelas kan. Ya. Kita seronok tengok pelajar-pelajar UiTM ini ada pengurusnya. So dalam adat apabila kita memberi dan juga ada orang yang menerima, maka perlu ada di kalangan orang yang mengurusnya. Dan sebab bila orang memberi ni, kadang-kadang dia tengok dulu siapa penerima. Jadi baru dia bagi. Jadi kalau dia tengok dulu siapa penerima, baru dia bagi, maka yang ini kita boleh bendung pembaziran lah. Sebab kita akan beri mengikut keperluan mereka. Tapi ada sebahagiannya dia memberi, dia tak nak ambil tahu siapa penerimanya. Jadi kalau boleh bila dia bagi, dia nak tangan kanan aja yang tahu. Tangan kiri nak sembunyi. Itu pun adalah satu budaya yang baik dalam Islam. Jadi kalau yang untuk yang ini kita perlukan pengurusan ataupun pengurus yang bertanggungjawab, yang dia tahu apa yang dia perlu lakukan, kan, sehingga dia boleh kawal pembaziran dan pembaziran itu tidak berlaku. Jadi kalau dalam Islam kita ada Baitul Mal, pusat zakat, dan dalam zakat sendiri dia ada kategori asnaf zakat itu amil. Dia amil ini maksudnya orang yang bekerja, bertugas menguruskan harta zakat. Dia pun jadi asnaf zakat sebab pengurusan itu dikirakan sangat-sangat penting untuk mengelakkan daripada pembaziran, untuk mengelak daripada yang sia-sia ataupun kita bertugas orang yang tidak Baik Ustazah, kalau boleh tu memang kita ni memang nak dapatkan pahala, ya, kita memberikan sumbangan dan sebagainya. Tetapi yang kita takut sumbangan yang kita berikan itu berlaku pembaziran tanpa kita sedar, kan? Jadi sebagai jawapan kepada perkara tersebut, mungkin Ustazah boleh kongsikan mungkin apakah antara amalan-amalan lain yang mungkin kita boleh berikan kepada mereka di luar sana, Ustazah? Okey. So yang pertama, kita hubungi orang yang benar-benar boleh membantu kita menguruskan harta sedekah kita ataupun pemberian kita. Yang kedua, sebaiknya apabila kita memberi itu, kita ada niat yang jelas. Ya Allah itu jangan tanpa sia-siakan amalan itu. Nanti kita macam seolah-olah kita cakaplah dengan diri sendiri kita, tapi kita sebenarnya minta pada Allah supaya Allah menjaga apa amalan kita. Dan sebahagian lagi para ulama dia memberikan kita satu amalan di mana bila kita bersedekah, kita bacalah taqabbal minna ya Rabb ataupun taqabbal minna ya Karim. Maksudnya taqabbal, ya Allah terimalah minna daripada kami ya Karim, wahai yang maha mulia. Jadi bila kita baca doa itu, mudah-mudahan Allah akan buka hati orang yang menguruskan kita punya harta tersebut pada jalan yang baik, tidak sampai membazir. Okey, baik. Terima kasih dia diucapkan kepada Ustazah, ya, kerana memberikan penerangan, ya, tentang memberi tanpa membazir ini. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Ya, sama. Okey, baik, itu dia tadi kita bersama dengan Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki berbincang ataupun bercerita berkenaan dengan memberi tanpa membazir. Jadi apa yang boleh kita faham, ya, apa yang Ustazah katakan tadi, kita sebenarnya boleh memberikan sebarang bentuk bantuan yang diberikan kepada penerima di luar sana, tetapi kita harus mengetahui juga siapakah penerima tersebut supaya apa yang kita berikan itu tidak melampaui ataupun tidak melebihi apa yang mungkin kita nak sumbangkan kepada penerima di luar sana. Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Sekembalinya nanti kita ingin menyaksikan pembersihan Pasar Haram oleh Majlis Perbandaran Selayang. Kita berhenti berehat seketika. Dalam usaha membendung penularan pandemik COVID-19, Majlis Perbandaran Selayang telah menjalankan operasi pembersihan struktur Pasar Haram berhampiran Pasar Borong Selayang.
Operasi bersepadu yang dijalankan baru-baru ini melibatkan 85 orang anggota dari Majlis Pemandaran Selayang MPS. Operasi turut disertai 8 anggota dari Polis Daerah Gombak dan 6 wakil dari Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Operasi yang bermula pada jam 9 pagi itu diketuai oleh timbalan Yang di-Pertua Majlis Pemandaran Selayang, Datuk Dr. Johari Ahmad. Matlamat operasi adalah merobohkan dan melumpuskan struktur pasar haram yang ditinggalkan oleh peniaga pendatang tanpa izin dan peniaga tanpa lesen. Tinjauan MPS dalam operasi di kawasan sama pada 4 April lalu mendapati pasar haram ini masih dijalankan secara berleluasa ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP berkuat kuasa. Penjajah haram yang rata-rata terdiri daripada warga asing masih berdegil dengan membuka perniagaan pada waktu malam ketika tiada rondaan daripada pihak berkuasa. Sebenarnya operasi kita banyak kali dah, tapi dia orang ni memang terdiri daripada pendatang-pendatang asing, memang dia degil. Kita buat operasi beberapa hari kemudian dia akan meniaga balik. Tapi seperti mana kita sedia maklum, dalam keadaan sekarang ni kita nak mengelakkan dari perkumpulan daripada orang ramai di satu-satu kawasan, kita terpaksa lock up terus kawasan ni daripada sebarang bentuk aktiviti perniagaan. Dan kita sedia maklum bahawa kawasan ni adalah berhampiran dengan kawasan burung Kuala Lumpur. Jadi peniaga-peniaga ni, dia menggunakan pasar burung ni untuk mendapatkan bekalan bahan-bahan mentah untuk diperniagakan di kawasan Selayang dan juga di kawasan sekitar ini. Jadi bagi mengelakkan perniagaan ini berlaku di dalam musim PKP ini, kita terpaksa pastikan semua struktur-struktur perniagaan yang sedia ada ni terpaksa kita bersihkan. Jadi kalau kita lihat tadi, sebanyak 6 lori lah, lebih kurang 6 roro kita telah buat perobohan. Dan pada hari ini kita target untuk bersihkan terus semua struktur-struktur ni yang ada di bawah jambatan ni. Kesemua struktur dan sampah sarap dihantar ke pusat pelupusan sampah. Barangan yang ditinggalkan oleh penjajah haram turut disita. Pihak MPS akan terus memantau dan mengambil tindakan untuk terus membersihkan struktur haram yang berada di kawasan ini. Tindakan sita dan tutup gerai akan dikenakan terhadap individu yang didapati berniaga di lokasi yang tidak diizinkan selain tidak memiliki permit mengikut Undang-Undang Kecil Penjajah Kurungan MPS 2007. Baik, itu tidak akan dilakukan sekiranya ingkar perintah daripada kerajaan. Baik, kita harap anda terus berada di rumah dan sentiasa berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya, dan pastinya ada dalam kalangan rakan-rakan kita, ahli keluarga dan individu lain yang kita kenali ini yang terperangkap ataupun terkandas di luar negara dan masih lagi sedang berusaha untuk pulang ke tanah air. Jadi antara rakyat Malaysia yang berada di luar negara ialah mereka yang berada di New Zealand, dan barangkali dengan berlakunya lockdown di negara-negara ini, termasuklah di New Zealand ini, kesukaran untuk pulang ke tanah air itu memang dirasai. Tapi pada masa yang sama ada individu yang melancarkan program #reach out ini untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di sana untuk pulang. Jadi kita nak bersama dengan beliau untuk dengarkan bagaimana tercetusnya idea ini dan apa yang dilakukan oleh beliau. Di talian video sekarang ialah Dave Anand. Beliau ialah Presiden untuk New Zealand Malaysia Business Association, NZMBA. Hello. Hello Dave. Hello Encik Ali. Apa khabar? Baik, bagus sekali. Baik. Dave, terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan kami. Dan Dave, kita tahu yang Dave adalah yang mencetuskan idea #reach out ini. Kalau boleh ceritakan lebih lanjut. Boleh. Sebenarnya macam ni, perintah turun di New Zealand sekarang ni dalam arah keempat, lockdown number 4 ya. Bermaksud tak boleh keluar, sama macam di Malaysia. So perintah ni dah berlanjutan lebih kurang dalam 3 minggu. Dan akan berakhir pada 20 bulan 4. Lebih kurang Prime Minister Jacinta Ardern berkata the lockdown is for a month. Jadi 2-3 hari sebelum lockdown, kami dalam di NZMBA, we came up with this idea, you know, you all have kita jaga kita. We thought, okay, let's do something different, reach out to Malaysian yang terkandas. Tapi masa tu
our focus was basically kepada Malaysia yang ada sini yang hendak pertolongan sama ada doktor ke immigration ke perundangan ke perundangan ke that was the focus. But of course it went to a huge thing. Kita dapat panggilan daripada penginapan, orang yang terkandas, suruh keluar hotel dan macam-macam lagi lah. Okey. Jadi bagaimana diuruskan permintaan-permintaan yang agak luar biasa ni? Sedikit lari daripada tujuan asal ini. Ya, you tahu orang Malaysia yang di New Zealand atau mana-mana lah, saya fasih dengan orang Malaysia. We are very united. We have WhatsApp group. Jadi saya letak dalam WhatsApp group. Kata orang ni dah hilang tempat tinggal, dia dekat Russia, tak ada tempat nak tidur. And then benda ni bila dah masuk WhatsApp, kita Malaysia kan, benda ni dia berebak pada semua kawan-kawan semua lah so we managed to help a lot of people dengan bantuan dan keprihatinan kedutaan Malaysia di New Zealand, di Wellington. Dengan tu kita dapat bagi tempat tinggal, ada yang supply tilam, katil, rice cooker, semua. Dengan ada satu yang supply kereta pun. Pada orang Malaysia yang dikandas. Okey. Sampai macam tu. Sampai macam tu sekali. And everything was free. Okey. Jadi kita yang lagi satu ialah dia orang ni yang especially yang datang daripada Malaysia, yang datang untuk melawat anak mereka masa graduation. Jadi ramai yang datang nak tengok anak mereka graduate from university. Ada yang datang melancong, ada yang datang untuk macam-macam lah. Dia orang yang kita kena jaga. Okey, bagaimana mengendalikan situasi dalam tempoh lockdown ini? Ini level 4 ni, bukan calang-calang. Jadi nak menguruskan dari segi logistik dan sebagainya itu. This is where yang paling penting social media. This is where social media, tanpa internet, tanpa social media memang kita tak boleh buat benda ni. So kita masukkan semua orang yang stranded. Saya rasa dalam grup tu ada 100 lebih sekarang ni, 120. Ramai yang dah balik, kuarantin sekarang dekat Malaysia pun kita ada grup lain untuk tengok dia orang selamat. Jadi kita, what we did is we adakan masuk orang-orang. Kita tak tahu siapa orang ni. We don't know who they are. Yang kita tahu dia orang Malaysia terkandas. Nama pun kadang-kadang kita tak tahu. Jadi kita masukkan orang ni semua dalam grup yang terkandas, yang in fact even the High Commissioner Puan Nurul Izzah is in that group. So and then we facilitate information tentang MAS, siapa nak hotel, siapa nak kereta, nak beli barang dekat mana, you duduk mana. Kalau you duduk Christchurch memang ada Malaysian kat situ. Saya duduk kat Auckland, jadi saya ada kawan kat sini ramai, jadi kita boleh tolong. That's how we manage through social media. Bagusnya, itu dah manfaat media sosial yang betul-betul diguna pakai dalam tempoh situasi genting ini. Okey, pada masa sama NZMBA juga menolong warga New Zealand di luar negara untuk kembali juga ya? Ada setengah kita cuba, ramai yang terperangkap di India, ada setengah yang terperangkap di Malaysia. Jadi kita cuba untuk menolong. Tapi kebanyakan masa yang NZMBA yang semua sukarelawan, a lot of our time went to tolong orang Malaysia yang terkandas di New Zealand. Usaha anda amat dihargai. Dave, terima kasih banyak. Jaga diri di sana ya. Terima kasih. Okey, semoga sihat belaka. Dave Anand, Presiden New Zealand Malaysia Business Association. Anda boleh ikuti perkongsian beliau di Facebook dan juga Twitter. Banyak perkara menarik dikongsikan. Antara lain ialah salah seorang yang dah pun dibawa pulang ke Malaysia. Untuk setakat ini 85 rakyat Malaysia telah pun di New Zealand telah pun pulang ke tanah air dan difahamkan jumlahnya sehingga 10 April terdapat 184 rakyat Malaysia yang terkandas di New Zealand dan seorang pelancong di Kepulauan Cook, sebuah negara di Pasifik Selatan. Jadi bilangannya agak besar, 85 dah pulang alhamdulillah, dan kita juga ucap terima kasih sekali lagi kepada NZMBA kerana membantu menguruskan logistik mereka dan juga memastikan mereka ini selamat untuk dibawa pulang ke tanah air. Kita nak berehat seketika, selepas ini nak bercerita tentang
pembelajaran dalam talian sepanjang PKP ini. Tadi Menteri juga sebutkan, jadi sejauh mana kita dapat manfaatkan tempoh berada di rumah ni dan mendapat ilmu pengetahuan ataupun belajar pada masa yang sama. Selepas ini, dalam Malaysia hari ini. Kreativiti tidak mengenal usia, biarpun bermula dari peringkat sekolah rendah, namun dengan adanya kreativiti ini, mereka mampu menghasilkan satu kad yang begitu unik. Jadi hari ini saya akan membuat satu panggilan video kepada seorang guru besar dari Sekolah Kebangsaan Batu Arang Selangor mengenai usaha anak-anak muridnya dalam membuat kad-kad kepada frontliners. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh Puan kongsikan bermula bila anak-anak murid Puan ni membuat kad-kad sebegitu? Baiklah, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kasih sayang satu Koreans. Bila murid-murid mula membuat kad ni ialah minggu kedua, iaitu pada hari yang ke-6 lepas kita diarahkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Apa perasaan Puan bila mereka ni yang baru berusia antara 7 hingga 12 tahun yang mula membuat kad-kad sebegini? Saya pun teruja dan sebenarnya rindu sangat dengan diorang ni. Tengok ni, ini satu keluarga. Hasil dari satu keluarga, iaitu ni daripada Erina Elisha, 4 Alfa. Ini dia sendiri. Ini dia sendiri. Konon-konon dia nurse lah ya? Ya. Dan ini Dayan daripada abang dia. Ini abang, kad ucapan. Belakangnya ada ucapan sebenarnya ni. Ini cikgu boleh bacakan apa yang tertulis di situ? Okey. Terima kasih hero. You are the best for us. Hashtag we love you frontliners. Hashtag anda superhero kami. Thank you frontliners. Dan dari hasil-hasil mereka ni kan saya nampak sebenarnya anak-anak kami di SK Batu Arang sangat peka dengan apa yang berlaku di luar. Dan sangat menghargai semua petugas-petugas yang memerangi COVID-19. Nampak ni? Ini semua yang memang ada di rumah. Cotton bud. Nampak? Baik Puan, mungkin Puan boleh kongsikan antara harapan Puan untuk anak-anak Puan yang berada di Sekolah Kebangsaan Batu Arang ni. Harapan saya agar anak-anak didik kami di SK Batu Arang bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Contohnya kad yang terhasil ni, apa yang ada kat rumah gunakan apa yang seadanya. Saya mewakili SK Batu Arang kiranya dapat menyampaikan ke semua kad-kad ucapan ini kepada hero Malaysia kita, Datuk Dr. Nur Hisham, sempena dengan hari ulang tahun beliau pada 21 April nanti. Hashtag we love you frontliners. Hashtag stay at home. Hashtag Korean Clan. Hashtag cikgu sayang kamu. Hashtag stop COVID-19. Hashtag kita jaga kita. Hashtag kita mesti menang. Wow, okey. Saya rasa bangga sebenarnya dapat memegang kad ucapan yang telah pun dibuat oleh para pelajar Sekolah Kebangsaan Batu Arang. Ini merupakan kad ucapan khas untuk pejuang-pejuang negara. Bukan sekadar kad yang ada dekat depan saya ini saja, tetapi kalau kita lihat dekat sini, nampak tak begitu kreatif sekali. Ada ni hiasan berbentuk bunga. Ini dia wajah-wajah frontliners yang sekarang ini tengah bertunggu lumus untuk memastikan kita menghapuskan penularan COVID-19. Jadi saya mewakili semua yang berada dekat sini ucapkan terima kasih kepada adik-adik kita yang berada di Sekolah Kebangsaan Batu Arang kerana begitu kreatif sekali ya menghasilkan kad-kad ucapan sebegini rupa. Baik, kita nak membincangkan tentang pembelajaran dalam talian sepanjang PKP, dan kalau kita saksikan dekat sini sekolah memang telah pun ditangguhkan. Jadi tugas-tugas guru sebenarnya tidak terhenti di situ kerana apabila guru-guru ini berada di rumah, mereka juga memberikan tugasan-tugasan kepada para pelajar. Contohnya macam ni, para guru memberikan tugas kepada murid-murid untuk memberikan ataupun membuat kad ucapan kepada frontliners, dan kita nak menghubungi salah seorang guru yang berada di Sarawak, iaitu guru di Sekolah Kebangsaan Long Sukang Lawas Sarawak. Dan kalau sudah pun berada di talian, kita bersama dengan Cikgu Muhammad Nazbi Rosli. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Okey, niat hati sebenarnya ingin membuat panggilan video, tetapi disebabkan kekangan isyarat dia, tidak dapat kita membuat panggilan video.
Okey. Tak apa. Okey, baik cikgu. Mungkin cikgu boleh kongsikan ya, kalau kita perhatikan dekat sini ya, anak-anak ataupun anak murid berada di rumah masing-masing tetapi mereka tidak duduk diam ya. Mereka ada saja tugasan yang diberikan daripada pihak sekolah ataupun pihak guru sendiri. Jadi bagi Cikgu Nazmi sendiri, bagaimana agaknya Cikgu Nazmi ini menyantuni murid-murid cikgu di sekolah sana? Baik, terima kasih Cik Fazli. Sama-sama. Apabila wabak COVID-19 telah menular, PKP mula dilaksanakan, pihak Kementerian Pendidikan sudah mula mewar-warkan pelbagai cara alternatif bagi melaksanakan PDPC ketika berada di rumah. Ya. Antara cara yang dicadangkan adalah PDPC atas talian menggunakan pelbagai platform. Ya. Zoom, Google Meet, Google Hangout, Quizzes dan sebagainya. Pihak kementerian juga berusaha keras untuk memastikan tiada pelajar terkecuali. Maka pelbagai lagi platform dan bantuan disediakan seperti TV pendidikan, bantuan data internet dan lain-lain. Cikgu-cikgu pun dilihat bekerja keras memastikan anak-anak murid mereka tidak ketinggalan. Maka pelbagai inisiatif guru-guru Malaysia dapat kita lihat pada hari ini seperti Cikgu Tube dan lain-lain. Semua platform ni boleh diakses secara online dari rumah masing-masing. Tetapi bagi sekolah pedalaman, tidak banyak pilihan yang boleh dibuat. Kebanyakan kawasan pedalaman tidak mempunyai capaian internet, coverage telefon dan menghadapi masalah seperti catuan elektrik. Kebanyakan keluarga pula tidak mempunyai kemudahan TV, telefon pintar dan printer. Walau bagaimanapun, kami di pedalaman pelbagai inisiatif lah yang kami dapat buat untuk memastikan anak-anak murid kami tidak ketinggalan dari urban counterparts mereka, sekolah-sekolah bandar. Pada saat ini, pelbagai usaha turut diambil bagi membantu para pelajar pedalaman kami. Okey, walaupun mereka tidak mempunyai talian internet ya di tempat mereka, yang khususnya mereka yang berada di pedalaman, tetapi atas inisiatif guru masing-masing sebenarnya ada sahaja tugasan yang diberikan ya cikgu ya. Okey, baik cikgu, mungkin adalah segelintir daripada pelajar-pelajar yang berada di rumah. Kadang-kadang mereka ini suka duduk kat rumah kan, tak payah nak pergi sekolah dan sebagainya. Kadang-kadang mereka ini rasa macam dah selesa berada kat rumah. Mereka bermain dengan adik-beradik dan sebagainya. Jadi bagaimana agaknya cikgu nak memberikan kata-kata semangat untuk murid-murid cikgu ini supaya mereka ini melakukan kerja-kerja yang telah pun disuruh oleh guru masing-masing, cikgu? Bagi situasi di sekolah saya, sekolah saya kawasan pedalaman. Ya. Jadi antara inisiatif yang kami ambil adalah membuat pengajian kerja rumah dari kampung ke kampung, rumah ke rumah, dengan kawalan ketat wakil daripada klinik kesihatan. Jadi dalam pada itu saya sempat berjumpa dengan beberapa orang pelajar saya dan antara yang saya sempat nasihatkan kepada mereka adalah untuk mereka kentalkan semangat. Sebab situasi sekarang memang susah dan rumit. Ya. Jadi kita kena lihat ni dari sudut yang baik dan positif. Yang positif ya. Okey. Dan dengan berada di rumah tidak semestinya mereka melupakan pembelajaran mereka dan cikgu-cikgu juga dilihat sering update kepada para pelajar kita untuk tidak melupakan tugasan-tugasan, kerja-kerja rumah yang diberikan dan dari minggu ke minggu, hari ke hari pelbagai latihan dan kerja dihadirkan supaya pelajar kita tidak ketinggalan. Okey, baik cikgu. Saya dah terbaca yang tular juga dekat media sosial yang ada tertulis di mana seorang bapa memarahi guru yang berada di sekolah anaknya. Katanya bahawa dalam tempoh PKP ini terlalu banyak kerja-kerja rumah yang telah pun diberikan oleh guru kepada anaknya. Jadi bagi pandangan Cikgu Nazmi sendiri, bagaimana sokongan ibu bapa yang berada di sekolah Cikgu Nazmi sendiri? Bagi saya, yang saya lihat adalah sokongan amatlah padu daripada ibu bapa sebenarnya. Dan saya tidak dapat nafikan setengah cikgu ada menyediakan kerja yang banyak untuk para pelajarnya. Besar kemungkinan para pelajarnya itu adalah yang akan menduduki peperiksaan pada tahun ini. Baik. Jadi dengan lanjutan tempoh PKP ni, semakin
susahlah kita nak kejar balik silibus sebenarnya. Ya, baik cikgu. Jadi antara inisiatif dia adalah memberi banyak kerja rumah dan sokongan ibu bapa sebenarnya sangat-sangat memberansangkan, sangat-sangat bagus. Mereka sentiasa update dengan di mana keberadaan anak murid mereka dalam tengah kerja. Baik cikgu. Mereka bagi tahu apa yang berlaku sekarang dengan pengurusan kerja rumah mereka dan ini merupakan satu respon yang bagus sebenarnya. Okey, baik. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Muhammad Nazmi yang kini berada di guru merupakan salah seorang guru di Sekolah Kebahasaan Long Sukang, Lawas, Sarawak kerana memberi penerangan tentang pembelajaran dalam talian sepanjang PKP. Walaupun berada di rumah tetapi ada sahaja tugasan yang diberikan daripada pihak guru kepada anak-anak murid mereka. Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Sekembali nanti kita nak bercerita berkenaan dengan musaadah COVID-19. Kita berhenti berehat seketika. Okey, baik, kembali lagi dalam Malaysia hari ini. Sebenarnya kita sebagai rakyat Malaysia rasa beruntung, bertuah sebenarnya kalau kita tengok terlalu banyak sangat bantuan-bantuan yang diberikan daripada kita sendiri diberikan kepada mereka-mereka yang memerlukan, contohnya macam golongan asnaf. Yang penting diselaraskan yang sebaik-baiknya. Okey, kita bercerita tentang inisiatif musaadah COVID-19 ini yang pastinya mendapat perhatian yang cukup meluas dan juga sokongan. Kita nak bersama dengan Tuan Haji Muhammad Ajib Ismail, Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Eli dan juga Fazli Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Okey, semakin lama kita dapat berita tentang keberkesanan inisiatif musaadah COVID-19 ini. Barangkali Haji terus nak ceritakan tentang perkembangannya. Okey, terima kasih Eli dan juga Fazli. Jadi bagi penonton yang saya kasih sekalian, bagaimana kami Jawi Jabatan Agama Islam Persekutuan di 3 wilayah iaitu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan bersama dengan wilayah Persekutuan dan juga Yang Berhormat Menteri di Jabatan Menteri dalam program musaadah COVID-19. Kita membantu daripada angle bagaimana kita gunakan masjid dan juga surau Jumaat dengan kutipan yang mereka buat dan mereka menyumbang kepada tabung masjid wilayah. Dari situ kita menyantuni ada 2 pihak iaitu frontliner dan juga pihak yang terkesan dengan semasa PKP, Perintah Kawalan Pergerakan ini. Kami sehingga hari ini kita telah pun menyumbang makanan bermasak 4,250 pack setiap hari kepada hospital-hospital, pusat-pusat perubatan, klinik-klinik, lepas tu media yang terlibat dalam menyampaikan berita tentang bagaimana negara memerangi, dan juga kita berikan juga kepada gelandangan yang dipusatkan di 3 center di mana di BKL telah pun mengumpulkan mereka di 3 tempat dan kita memberikan mereka makanan. Yang terbaru kita bersama dengan Kementerian Wilayah dan juga beberapa NGO, Jawi Food Bank membantu pula memberikan makan kepada penghuni Selangor Mansion dan juga Malayan Mansion. Kerana apa? Kita melihat di sinilah keperluan kepada Jawi Food Bank untuk membantu dari sudut frontliner dan juga pihak yang terkesan. Kita juga memberikan bantuan daripada sudut barang-barang keperluan. Beras, gula, tepung, kicap, telur ataupun sebagainya. Ada nilai 50, 60 ataupun 100, mereka boleh memohon kepada kita dengan melihat kita punya media sosial dan juga mereka boleh menghubungi kita dan boleh ambil pada waktu-waktu yang sesuai ataupun kami akan datang ke mana-mana tempat kalau jumlah itu ramai. Baik, okey. InsyaAllah Ali dan juga Fadli pukul 10 ni saya akan pergi ke satu kampung iaitu Kampung Padang Balang. Kita akan sampaikan kepada 58 orang dan petang nanti pukul 3 saya akan pergi ke Masjid Ubudiyah, Masjid Usamah bin Zaid. Kita akan sampaikan kepada hampir 100 orang. Tetapi dengan SOP Kementerian Kesihatan. Ini angle daripada Jawi Food Bank. Manakala pada sudut masjid-masjid dan juga surau-surau Jumaat di Persekutuan, mereka ini kita berikan kebenaran menggunakan tabung untuk membantu anak-anak karya yang terkesan. Mana-mana anak karya yang rasa mereka tak ada bekalan makan keperluan asas, mana yang mungkin sebelum ni ada kerja sampingan dapat duit ataupun mungkin keluarga besar bila cuti ni Ali Fazli makan banyak. Kalau anak besar-besar tak berhenti sebab dia duduk kat rumah. Boleh datang ke masjid dan surau yang berdekatan, insya-Allah mereka ada sumbangan yang boleh diberikan dan sehingga semalam semua masjid sebanyak 89 masjid di wilayah Persekutuan termasuk masjid negeri wilayah Persekutuan dan 111 surau Jumaat di seluruh wilayah
telah menyumbang sebanyak 1.137 juta sehingga semalam. Sebab itulah angka-angka itu berubah dari masa ke semasa sebab mereka still memberikan bantuan dan insya-Allah bantuan ini akan diteruskan sehinggalah PKP ini berakhir. Ini satu sudut dan kita juga menggerakkan masjid dan juga surau Jumaat di masa PKP ini. Jangan kata walaupun Jawi yang mengeluarkan arahan agar masjid dan surau Jumaat memberhentikan segala program dan pengimarahan kerana mematuhi keputusan yang telah dibuat oleh Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam Malaysia, MKI. Sempena PKP kita mematuhi peraturan kerajaan tapi masjid dan surau Jumaat setiap waktu ketua imam dan juga bilal kita sebenarnya hadir untuk kadang-kadang melakukan azan dan juga solat berjemaah 2 atau 3 orang sahaja. Dan mereka juga kita gerakkan untuk wilayah persekutuan bermunajat. InsyaAllah malam ni kita hanya cuba berusaha. Allah sebut wa qala rabbukum ud'uni fastajib lakum. Kita cuba bermunajat, kita cuba berzikir dan malam ini wilayah persekutuan bermunajat malam yang ke-6. Dan insya-Allah kita akan sambung sehinggalah 28 hari bulan. Ini antara kita sebut sudut-sudut di mana masjid dan surau Jumaat berperanan walaupun ditutup. Masih ada peranannya. Haji, masa kita sangat suntuk. Apa terima kasih banyak atas perkongsian. Panjang lebar. Panjang lebar tapi berkesan. Syabas ucapkan atas program Musadah COVID-19 ini. Semoga dimudahkan untuk urusan lain juga ya. Anda boleh ikuti banyak maklumat tentang Musadah COVID-19 ini di media sosial Jawi untuk mendapatkan maklumat lanjut. Okey, dan kita dah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih kepada anda yang menyaksikan Malaysia hari ini dan sama-sama kita doakan agar COVID-19 ini terhapus di muka bumi kita ini. InsyaAllah. Amin. Jaga diri Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Kau berkorban masa dan tenaga, ikhlas kau gadai jiwa dan raga. Kau bertahan untuk nusa dan bangsa, tinggallah sahabat dan sanak saudara. Kau terus berbakti, kau pejuang sejati, kaulah wira kami, kau kan kekal di sanubari.